Assalamualaikum. Semoga anda dalam lindungan dan rahmat Allah selalu. Kenapa kadang-kadang hidup jadi tak terarah? Kerana ada banyak perkara yang kita nak lakukan tanpa perancangan yang jelas. Lama-kelamaan, kalau berterusan, hidup boleh terasa kosong, rasa hampa. Macam mana supaya hidup kita lebih terarah, lebih seronok dan lebih terpenuhi? Ada 3 langkah. Yang pertama, kenal pasti apa yang perlu dilakukan. Apa yang penting untuk dilakukan. Sekarang, kita ni siapa? Kalau kita seorang suri rumah, apa yang perlu kita lakukan? Contohnya, memasak, mengemas, membasuh. Kalau ini yang perlu kita lakukan, inilah yang akan kita utamakan. Lepas tu, kita nak buat apa? Kita fokus kepada apa yang perlu kita lakukan. Pastikan kita buat apa yang perlu kita buat. Bila kita dah kenal pasti apa yang perlu kita lakukan, kita akan mudah untuk fokus. Tapi dalam kita nak melakukan sesuatu, selalu ada halangan kan? Ada saja perkara yang menyebabkan perancangan kita terkendala. Kadang-kadang tu kita terscroll di handphone. Secara tak sengaja lah. Niat asal nak cari resepi. Lepas tu bila dah buka phone, tengok-tengok, tertengok yang lain. Lepas tu, sedar-sedar dah setengah jam masa berlalu. Kalau ini yang menjadi penghalang, semasa kita lakukan kerja-kerja yang perlu dilakukan, jauhkan handphone. Kalau boleh, letakkan di silent mode. Kalau boleh lah. Atau kalau tak boleh jauhkan handphone, jangan pegang handphone selagi kerja-kerja utama tak selesai. Dengan cara ini, selagi tak ada panggilan kecemasan, kita tak ada sebab untuk pegang handphone kan? Okey, jadi kenal pasti, fokus dan jauhi halangan. Okey, sekarang yang kedua. Fahami tujuan hidup. Kalau kita faham apa tujuan hidup ini akan lebih terisi, penuh dengan aktiviti, syarat dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Jadi, apa tujuan hidup ini? Tujuan hidup kita ini adalah beribadah kepada Allah. Tahu mana ni Sarah? Dalam Al-Quran lah. Surah Az-Zariyat, surah ke-51 di ayat yang ke-56. Oh. Tapi, beribadah tu bukan hanya di atas sejadah kan? Apa saja kebaikan yang kita lakukan kerana Allah juga termasuk ibadah. Jadi, kalau kita dapat sibukkan diri dengan perkara-perkara yang termasuk ibadah, selain dapat ganjaran pahala, kita akan rasa seronok. Kerana kebaikan itu akan hanya berbalas dengan kebaikan kan? Ya ke? Tahu mana ni Sarah? Al-Quran lah. Surah Ar-Rahman, surah ke-55 di ayat yang ke-60. So, sekarang ni apa yang kita boleh buat? Yang paling senang sekali ialah zikrullah. Dan kalau boleh, zikirnya biar dari hati. Sebab apa? Sebab hubungan kita dengan Allah kan hubungan hati. Kalau kita zikir hanya di lidah, kita tak terasa connection tu kan? Selain itu, apa lagi yang boleh kita buat? Buat kebaikan. Tolong orang ke? Dan tak semestinya tolong orang. Tolong makhluk Allah yang lain pun okey. Contohnya, kita nampak pokok yang layu di tengah panas. Kita pun siram air. Kan itu kebaikan? Tak pun, kalau kita terjumpa kucing yang lapar, kita bagi kucing tu makan. Itu pun kebaikan. Kita bagi kucing tu makan, ikhlas kerana Allah. Kita harap balasannya hanya dari Allah. Tak mungkinlah kita harap kucing tu ucap terima kasih kat kita pula kan? Jadi, bila kita dah tahu tujuan hidup kita ni apa, kita sibukkan diri hanya dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Okey, sekarang yang ketiga. Luangkan masa untuk aktiviti bersukan. Bersukan tak sama dengan buat kerja rumah atau kerja pejabat. Lepas buat kerja rumah, kita rasa apa? Kita rasa lega kan? Sebab semua kerja dah siap. Tapi lepas kita buat aktiviti bersukan, kita rasa apa? Seronok. Sebab badan rasa best. Yes, tepat sekali. Dan itulah perbezaannya di antara buat kerja rumah atau pejabat dengan bersukan. Bila bersukan, seluruh badan kita bergerak kan? Itulah yang membuatkan badan rasa best. Jadi, kalau nak hidup lebih terarah, badan mesti rasa best.
maka selalulah luangkan masa untuk bersukan. Jogging ke, berjalan cepat ke, aerobik ke, apa-apa je lah yang sesuai asalkan menggerakkan badan dan mengeluarkan peluh. Okey, sekarang kita recap ya. Apakah 3 langkah supaya hidup kita lebih terarah? Yang pertama, kenal pasti perkara yang perlu dilakukan dan fokus serta jauhi halangan. Yang kedua, Fahami tujuan kehidupan dan sibukkan diri dengan perkara-perkara yang bermanfaat. yes. Dan yang ketiga, Luangkan masa untuk bersukan. Alhamdulillah. Okey, sekian dulu ya. Mohon maaf atas barang kekurangan dan kelemahan. Channel ini membahas tentang permasalahan kehidupan yang kadang-kadang mencecaskan kestabilan emosi serta langkah-langkah mengatasi. Untuk video-video lain seumpama ini, silakan subscribe. Terima kasih atas perhatian dan sokongan anda. Saya Cikgu Sarah. Assalamualaikum.